Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam rancangan kita, iaitu rancangan 40 hadis akhlak mulia yang mengikut ciri-ciri dan sifat-sifat kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi hamba Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala sayang, mestilah kita kena ikut ciri-ciri baginda Nabi SAW. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa ulumina riddani ya rabbal alamin. Qala bisrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Taala. Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu, untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dengan rahmat dan limpah kurniaan Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang dalam sesi pengajian kitab kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, hadis yang ketiga. An Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun walidul hashiyah fa adrakahu a'rabiyyu fajabadahu biridaihi jabzatan syadidatan fa nazartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiatul burdi min shiddati jabzati. Thumma qala ya Muhammad murli min malillah alladhi indaka. Faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata'i. Muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas sallallahu radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu ketika mana aku pada suatu hari berjalan. Anas ni kita kena kenal, dia ni salah seorang sahabat Nabi dan juga khodam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukar khidmat dengan Nabi. Ia tukar khidmat dengan Nabi, duduk dengan Nabi semua. 10 tahun dia duduk bersama dengan Nabi. Mak dia apabila Nabi datang ke Madinah, dibagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas, supaya anak ini berkhidmat dengan mak dia lah, dengan Nabi SAW. Mak dia ni suruh Anas ni berkhidmat dengan Rasulullah SAW sejak umur 10 tahun, sehinggalah Rasulullah SAW wafat ketika mana ia usia 20 tahun. Sangat muda lagi lah. Dia banyak meriwayatkan hadis. Antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis iaitu Anas bin Malik. Makam dia yang kedua lah. Yang kedua yang banyak meriwayatkan hadis iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pertama Abu Hurairah.
Dak, Abu Hurairah. Yang kedua, Anas bin Malik. Antara yang banyak meriwayatkan hadis, antara top 10 lah. Top 10 Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dak, kata dia, kuntu amshi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu, wa alaihi burdun najraniyun ghalizul hasyah. Dan beliau ketika itu memakai selendang buatan Najran yang kasar tepinya. Burdah ni selendang. Kain ridak. Mudah kita panggil ridak. Burdah. Kain selendang, kain ridak. Kalau kita panggil ridak. Biasa orang buat ridak. Yang besar tepi tu. Tak bawa. Lepas mana tahu? Tak ada. Tak bawa. Tak ada nak tunjuk. Biasa tu bawa sama. Tiba-tiba tak nak tunjuk dah bawa. Allah selamat. Patutnya kena buat contoh lalu. Fa'adrakahu a'rabiyyu fajabazahu bidaihi jabzatan syadidatan. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, lalu dia menarik selendang Rasulullah. Tarik. Senjoh. Senjoh. Dengan sekuat-kuatnya. Dengan syiddat jabzati. Sangat kuat. Dia datang orang Badui, tarik senjoh. Senjoh belakang Nabi. Macam enggak? Allah, susah juga kita nak hari ni. Sejadah. Ujung ada sejadah. Contoh. Ni. Kasar. Ni sejadah. Sejadah. Kita bawa ni kan. Burdah ni, sejadah kita ni kita bawa. Lepas tu orang senjoh belakang. Warna agak-agak. Nak menyembang Rasulullah. Gitu ibarat kata. Jabzatan syadidatan. Bersangat kuat. Ditarik tu. Bersangat kuat. Tiba-tiba orang Badui tak ada lalu. Tarik selendang Rasulullah SAW itu dengan sekuat-kuatnya. Dengan kuat. Dan aku melihat di batang leher Rasulullah. Dia kata. Fanazartu. Aku melihat. Tengok kadang. Ila safhatil atiqin Nabi SAW. Ni. Ditarik senjoh. Senjoh. Ni. Bekah. Sangat kuat ditarik. Adik Nabi SAW. Aku melihat batang leher Rasulullah SAW ada kesan. Akan kesan tepi selendang tersebut kerana Arab Badui telah menariknya dengan kuat. Dia waqad asarat biha hasyiyatu burdi min syiddati jabzati. Sebab Arab Badui itu tarik kuat sangat. Summa qal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, kemudian Rasulullah summa qal, kemudian berkata siapa? Orang Badui tadi. Orang Badui pun disebut. Orang Badui itu sebut, dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia panggil. Orang Badui biasa, orang ulau. Tak ada adab. Bukan ulu kalau berang. Kalau berang, dia mula-mula Islam. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Cakap kasar. Lebih kurang. Sebab tu orang belah-belah Terengganu ni, kalau belah-belah ulu, kasar. Kalau kita kata, cakap dengan mak ayah. Aku nak pergi pasar ni. Mu duduk rumah. Aku pergi pasar. Mu aku biasa dengan mak ayah. Kalau orang luar, kata baik, boleh. Cuma lah ni, ulu dah nak hampir ke bandar dah. Mari ke darah. Mata ke darah. Menapa ke darah? Kedarah ni, makan mari makan. Jamu. Ni jarak dah makan. Sila makan.
Dah sila kedarah. Oh, kedarah marah. Kedarah ni mari sila dia makan ni. Makna kata kasar ayat. Dah dulu ada orang. Dah dia mari nak masuk Mina orang Ulu. Tiba-tiba dengar cerita dia. Dah orang puan ni lembut lah atau makanan depan. Dah dikabur ke bakar dia bakar dia panggil bakar Allah selamat bakar mertua dia lah dah bagi nak minta dia ni dah kedarah lah makcik kedarah kejut dah lembut suara tapi kedarah nak kaburnya beken dah begitu juga orang Arab Badui ni jenis tak ada masa ni dah Islam lagi ni dah ya Muhammad مري من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطائه. Kemudian Arab Badui kata, wahai Muhammad, suruhlah pengawamu memberikan kepadaku aku harta Allah yang ada di sini. Dia minta dengan orang tadi supaya apa dia? Supaya bagi harta Allah Ta'ala kepada sisimu. Lalu faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata'in. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arahnya sambil tersenyum dan menyuruh pegawainya memenuhi kehendak Arab Badui itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kita dapat daripada hadis ni? Hadis ni nak cerita kepada kita, nak ayat kepada kita bahawa Arab Badui tu buat senjah dah dengan Nabi. Senjah, tarik kepada Nabi SAW. Ada kata hampir menyembang Rasulullah tarik. Dan nampak bekas di tekak dia. Bekas tarik tadi tu merah, kemerah-merahan. Lalu dia minta dengan Nabi pula, Muhammad, membagi harta Allah yang ada di sisimu. Lalu Nabi pun kata ke pegawai dia, yang duduk dengan dia, Anas duduk dengan Nabi ni, dia ambil harta, hak mana Rasulullah ada, bagi kepada dia, penuhi kehendak Badui tadi. Nabi senyum. Nabi senyum ni. Fadhahika thumma amara lahu bi'ata'i. Fadhahika suka senyum Nabi. Thumma amara lahu bi'ata'i. Kemudian disuruh kepada pegawai tadi penuhi kehendak Arab Badui. Hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Apa yang disebut di dalam hadis ini adalah sebahagian daripada sifat. Adalah sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi maaf. Kita kalau buat gitu orang tak kenal kenapa kita buat lebih-lebih kurang. Nescaya kita marah dah. Orang buat nak luka pula. Nampak bekas pula. Oi ku ajarmu. Kita. Nabi tak. Baginda selalu memaafkan orang yang menyakitinya walaupun baginda mampu untuk membalas tindakan orang tersebut. Boleh je Rasulullah nak balas balik. Rasulullah tak layan pun dia, boleh. Tapi Rasulullah tidak. Dia seorang yang pemaaf. Apatah lagi kalau orang yang menyakiti beliau itu dari kalangan orang yang jahil. Yang tidak memahami kedudukan baginda sebagai Rasul yang membawa rahmat sekalian alam. Apatah lagi kalau orang yang menyakiti Nabi ni bukan orang baik, orang jenis jahil. You tak tahu. Sebab Rasulullah ni kita tahulah Rasul. Pesuruh Allah. Lepas Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai Rasul yang membawa rahmat sekalian alam. Dalilnya Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad malaikat rahmat sekalian alam. Itu dalil dia. Nabi ni membawa rahmat kepada kita semua. Datangnya Nabi, turunnya Nabi menjadi Rasul
dak bawa berita gembira syurga dan neraka. Syurga bagi orang yang taat, neraka bagi orang yang dahaka. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang diberi syurga oleh Allah SWT. Tindakan orang yang jahil tidak boleh dibalas melainkan hanya dengan lemah lembut dan kemaafan. Tindakan orang jahil tak boleh. Kalau orang jahil kata lebih kurang. Hanya dengan lemah lembut dan kemaafan. Macam-macam lah orang kata. Ada orang yang kata, mu ni gini, mu ni gini. Ada orang dia kata macam-macam. Sebab tu kemaafan ni kita kena maaf. Mungkin dia jahil. Dia bukan ahli dalam bidang tersebut. Dia pun jahil. Contoh. Macam Facebook saya. Ada ahli yang bidang dia. Di setting, dia boleh auto. Macam kita WhatsApp. WhatsApp bisnes. Kalau kita buat WhatsApp bisnes. WhatsApp bisnes ni tak perlu bayar. Kalau kita tu cara automatik itu baik lalu. Itu baik lalu. Jadi kalau orang ada ahli, orang ingat ni bayar ke WhatsApp ke mana. Jadi dia bukan ahli dia. Bukan bidang dia. Maka dia orang jahil ni kita tak boleh nak marah. Sebab dia tak tahu. Contoh. Begitu juga orang jahil. Kalau kita marah dia. Kita marah dia, takut dia kembali kufur pada Allah Ta'ala. Disebab kejahilan dia pula. Yang kedua, dia kufur pada Allah. Begitu juga Rasul. Rasul. Apabila dia dah kenal Rasul, dia dah tahu Rasul. Kalau dia tahu kedudukan Rasul, kalau kita marah dia, menyebabkan dia semakin membenci kepada Rasul. Wal'iyazbillah. Minta jauh. Lepas tu kita kena muhasabah. Dan ni akhir zaman ni. Ada orang atur video-video kepada saya. Ramai lah. Tengok video orang yang cuba nak keluar daripada Islam. Nak murtad. Ni orang puang pula jadi besar. Ni akhir zaman belaka ni. Ni bahaya. Orang jahil mudah terikut. Sebab apa? Sebab tu kita akhlak yang betul, akhlak yang baik. Tindakan orang jahil tidak boleh dibalas hanya dengan lemah lembut dan kemaafan. Orang jahil buat tak ada. Balas dengan kekasaran, balas dengan caci, hina, kata macam-macam. Tidak. Kita doa kebaikan kepada dia. Bagaimana Nabi SAW ketika mana Nabi nak berhijrah ke Taif. Nabi nak minta perlindungan. Nabi nak minta perlindungan. Dan Nabi berhajat nak ambil perlindungan nak berhijrah ke Taif. Nabi minta dengan raja dia. Raja dia bukan setakat dia sambut Nabi dalam keadaan ini. Bahkan dia sambut Nabi dengan lontaran batu-batu. Dihujani dengan batu-batu. Menyebabkan Nabi seselang luka parah. Luka parah. Berdarah tubuh Nabi. Pecah gigi Nabi SAW. Disebabkan apa dia? Disebabkan ni penduduk Taif yang membenci Nabi. Pemimpin mereka mengarahkan untuk balai batu. Orang gila diarah balai batu. Kanak-kanak diarah balai batu pada Nabi. Sehingga Nabi SAW luka parah. Lalu malaikat mari minta dengan Nabi, ya Rasulullah, aku nak dengar arahan daripada kamu untuk hancurkan bumi Taif. Bagaimana aku hancurkan bumi-bumi kaum Samud, kaum Ad dan kaum-kaum yang terdahulu. Lalu Nabi SAW jawab bahawa sesungguhnya mereka ni belum dapat hidayah. Mungkin keturunan mereka akan meneruskan Islam itu sendiri. Hari ini Alhamdulillah, Taif antara tempat penyebaran Islam yang luas. Tempat agama Islam yang kuat. Abu Dzar Al-Ghifari adalah daripada Taif, bumi Taif. Dia orang yang hebat, sahabat yang kuat. Pegang akidah dia. Orang yang tadi popular ke? Kita tengok. Bahkan kalau mazhab Syiah
Abu Dzar ini adalah salah seorang daripada imam dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini biasanya orang yang jahil akan membuat apa saja atau bercakap apa saja asalkan dapat melawan musuhnya. Orang jahil, dia buat apa saja dapat lawan musuh dia. Contohnya, learning. Dia kata hudu adalah agenda daripada agenda Islam. Ada dalam Quran. Kalau orang jahil, kalau kita tanya kepada orang jahil, hudu ada dalam Islam, orang jahil. Orang yang akan buat agenda dia lah, apa dia faham. Dia kata tak ada. Tak ada gini, rekaan gini. Ni bahaya. Kenapa? Sebab orang jahil. Sebab tu tak boleh tanya orang jahil. Kena tanya orang ahli dia. Kena tanya ahli dia. Jadi kalau melawan, mereka sudah tentu kita akan berkata seperti orang jahil pula. Kalau kita lawan pula macam orang jahil kot. Kita bodoh macam orang jahil juga. Macam cerita aja nak tengok satu cerita. Cerita dia orang Allah selamat, orang gila dengan orang cerdik pandai. Ada satu lawatan ni orang gila. Orang gila dengan orang cerdik. Orang gila dengan orang cerdik. Orang gila ni dah jadi dengan orang gila. Ia kena jadi. Ia kena jadi gila sama gila. Baru boleh lawan. Kalau tak, ia tak jadi. Kalau orang cerdik lawan orang gila, menang ke orang gila. Ia dah tak. Ni aku nak cerita. Satu hari, ada satu lawatan kat pusat orang-orang gila. Lepas tu orang gila ni macam-macam jenis lah. Ada hok main gitar, ada hok ngai dalam berdi. Ada hok macam-macam lah. Ada putus cinta dan sebagainya. Satu hari, ia pergi tengok kat orang gila, ia nak tegur ke orang gila. Lawatan tu dia pergi tegur. Dia boleh betul, tak gila. Dia betul. Dia tegur orang gila. Orang dia gila, tahulah orang gila kan. Ia buat kerja macam kerja gila lah. Ngai. Dalam berdi ada air. Lepas tu tak ada ikan. Tak ada ikan pun dia ambil mata kain ngai dalam berdi. Lepas tu orang ni pula, nak tanya gila. Ia pun tanya, awak tanya orang gila. Ia tanya orang gila. Ada boleh ikan tak tu? Dalam ngai tu. Dia tanya orang gila. Orang gila tu jawab mana? Mu gila ke? Mana ada ikan dalam berdi? Kita jadi gila. Sebab apa? Sebab kita layan ke orang gila. Kita pula digila kalau dia orang gila. Sebab apa? Kita tanya dia ada ikan ke tak dalam berdi. Kita tahu dah dia orang gila ke ngai ikan dalam berdi. Kita tanya dia pula. Dia kata mu gila ke? Ikan mana ada dalam berdi? Ikan dalam sungai. Boleh gila kita. Tak ada kisah dia pula. Satu hari orang gila ni putus cinta. Nak terjun bangunan. Tiga tingkat bangunan tingkat tinggi. Nak terjun bangunan. Ia gila. Ia gila. Nak terjun bangunan. Ia kerja gila nak terjun bangunan. Kerja gila. Orang gila ni nak terjun bangunan. Lalu dah lama kemudian, askar mari, polis mari. Mari nak pujuk Dia kata askar, dia kabur ke polis ke bomba ke. Kalau mula dekat kat aku, mu dekat kat aku terjun. Selakah dia aku terjun. Tak boleh nak tak gila ni, buat sungguh. Dia terjun sungguh. Maka kita pun tak boleh lah. Satu hari ada orang kabur air. Tak boleh buat gini. Kena cari orang gila juga. Suruh buat gu lawang dengan dia. Kena buat gu lawang dengan dia. Lepas tu pergi kabur ke orang gila. Orang gila pula. Ambil lah orang gila seorang. Cari orang gila. Orang gila. Ia kenal lah orang gila ni. Orang gila you buat kerja gila. Kerja gila mana? Cuma mari macam suku. Macam suku. Nak apa? Buat mari je. Orang gila. Ini biasa lah.
Orang gila. Lepas tu, orang gila tu panggil lah orang. Hei, Nata gila. Mu terjung lah. Aku tebang bangunan ni dengan mesek ni. Mesek suku. Mu terjung lah. Mu terjung. Aku mesek ni. Aku mesek dengan mata suku. Nata, orang gila tengok, Nata ni Nata gila. Kalau aku terjun, tebang sungguh lagi. Tak. Baik aku terjun. Jadi, orang gila jadi dengan sama gila. Begitu juga kalau kita kata orang jahil, gitu juga. Tak. Kalau kita cakap lebih-lebih, dia boleh terlajak. Ketika kota Mekah telah dapat dikuasai penuh oleh Rasulullah SAW. Ketika mana kota Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW, dan orang-orang musyrikin memusuhi Rasulullah SAW, semuanya berkumpul di Masjidil Haram. Ketika mana Nabi SAW dapat tawar Mekah, orang musyrikin berkumpul, dan apabila dia berkumpul di Mekah, dan dia berkumpul satu kawasan. Ada yang berkumpul dalam Masjidil Haram, ada yang berkumpul di dalam rumah Abu Sufyan. Kumpul. Mereka sudah tidak memiliki sebarang kekuasaan. Orang musyrikin tak ada kuasa dah. Abu Sufyan pun tak ada kuasa. Pemimpin-pemimpin Arab musuh Nabi ni tak ada kuasa belaka. Maka di saat itu kita tidak mahu membalas dendam. Saat itu Nabi kita tidak mahu membalas dendam. Nabi bukan nak balas dendam kita lama kan. Peci, mu anda aku. Mu nak bunuh aku. Tak, kalau Nabi bunuh dia dua, tak. Bahkan baginda maafkan. Tak, kesemua mereka kecuali hanya beberapa orang yang ketara sekali mengusir Allah dan Rasulnya. Nabi maaf mereka. Kecuali beberapa orang yang mengusir Rasulullah. Tak, musuh Rasulullah. Rasulullah sebut 10 orang ni. Tapi berapa orang saja yang dapat ditangkap dan dibunuh, dan yang lain beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ada yang lari. Itu pun kalau mereka masih lagi kafir. Dan tidak mahu beriman. Kalau ia masih kekal dengan kafir, tidak beriman. Kalau ia beriman, Nabi tak hukum dia. 10 orang tadi. Namun akhirnya orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW itu pun masuk Islam. Dan seterusnya Nabi pun memaafkan mereka. Dan Nabi pun maaf mereka. Nabi kata 10 orang tadi, Nabi kabur, Nabi uguk dia, dan Nabi acang dia, akhirnya mereka masuk Islam. Mereka beriman kepada Allah SWT. Ramai yang masuk Islam. Anak-anak keturunan Abu Lahab, semua masuk Islam. Kecuali Utbah. Utbah je tak masuk Islam. Mati dalam keadaan kufur. Anak Abu Lahab. Hal lain masuk Islam mereka. Termasuklah Aqil ibn Abi Jahal. Ini cerita benar. Kisah benar. Tidak pelawak. Dan Nabi seorang yang sangat pemaaf. Pemaaf. Dan kita nak jadi macam Nabi. Allahu Akbar. Kena ikut Nabi. Tu Nabi Ustaz. Kita bukan Nabi. Boleh buat gitu. Sebab kita bukan Nabi lah. Kita kena usaha lebih lagi pada tu. Sebab kita banyak dosa. Kita banyak lalai. Kita banyak lara. Nabi tidak. Dijaga oleh Allah. Nabi dilindungi oleh Allah. Nabi diperintah melalui wahyu. Nabi berjalan, Nabi bercakap. Illa wahyu yuha. Malaikat wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi bercakap, Nabi bersembah. Semua wahyu daripada Allah. Itu hikmahnya Nabi tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Sebab apa? Takut suatu hari nanti kaum musyrikin menganggapkan Nabi ni orang yang tak menipu. Tu pun walaupun Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai nulis, ramai mana yang menuduh Nabi orang yang menipu, orang yang tidak amanah, orang yang dusta dan sebagainya. Dia kata Nabi ni ada sihir lah, macam-macam. Waliyahzubillah, kita tergolong orang yang menuduh. Dan kita kena ambil sifat Nabi tak dalam diri kita. Jadi seorang yang pemaaf. Sayang kita lama dah. Kita dah temu dengan dia. Kita memang beki dengan dia, dendam dengan dia. Maafkan dia. Tak susah nak maaf tak? Memang susah.
Orang yang merasai, dia akan tahulah bagaimana nak. Kalau orang putus cinta, dah girlfriend dia, best friend dia, boyfriend, boyfriend, kenapa? Girlfriend, boyfriend, dia, dah, dia marah, benci, jangan benci. Dah, kena berkasih sayang di antara orang Islam. Dah, macam mana? Maafkan. Dah, dia kecewakan saya, Ustaz. Dia tak apalah, dia nak kecewa pun biarlah. Kita jaga Allah. Dah, batu cinta manusia tak kekal. Hak kahwin pun belum tentu kekal. Sebab apa? Dah, dalam rumah tangga lagi teruk. Dugaan dia, cabaran dia. Dah, ni. Dah, difitnah, dikaci, dihina. Hak ni pula tak jaga suami. Suami tak jaga isteri dan sebagainya. Hak ni tak bagi nafkah dan sebagainya. Akhirnya bercerai. Hak nikah kahwin pun boleh bercerai. Apatah lagi, dia jenis couple. Sebab tu dalam Islam tak ada. Hak jenis couple ni tak ada dalam Islam. Dah, cuma dalam Islam ada bab pengenalan. Bab pengenalan ketika mana? Bertunangan. Itu pun tidak melebihi. Bukan perlu jumpa. Duduk kiri kanan tepi kita. Dah. Ni tunang. Ingat Allah dah. Dah. Buat. Duduk tepi. Gendong. Gendong. Tak boleh. Dah mana boleh gendong. Walaupun tunang kita sekalipun. Selagi mana dia tidak. Jadi sah. Dah aku terima nikahnya yang tersebut. Itu. Dah. Lagi mana tak terima. Dah. Lagi itulah tak boleh buat macam ini. Learning. Kena kontrol aja. Orang puan kena kontrol. Orang lelaki kena kontrol. Dah. Ni. Bapa. GF marah. Dan jadi suami isteri tak apa pula. Lawa untuk lelaki. Ada. Ni bodoh. Dah. Masa jadi GF. Taat bodoh. Dah. Masa jadi lelaki bini. Dah taat. Ni dah betul. Sepatutnya. Kena taat kepada suami. Ketika mana lepas pada kahwin. Tok Ami kata mu. Dah ecek ke orang ni. Biar kawan kita mu. Tak boleh. Dah. Abad tu kita kena muhasabah. Dan kita kena maafkan. Kalau isteri silap buat sikit. Dah silap. Dah kosok baju. Cari baju kita sikit je. Kita jangan marah bini kita. Dah maafkan dia. Dah mungkin boleh beli baru. Baik. Tu wallahu alam. Sekadar tolong untuk pasang kita. Apa yang baik datang daripada Allah. Dan yang kurang, yang lemah itu datang dari kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mana-mana yang berkesempatan ini beri sumbangan untuk dana pembangunan Madrasah Darul Zahra, boleh salurkan melalui akaun Maybank yang telah kita tetapkan, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu datang dari kelemahan manusia sendiri. Minta maaf banyak.